Ini Rick dan hari ini dia perlu bertahan selama 3 minit di bawah air dengan sekali nafas. Saya berjanji kepadanya sebekas wang untuknya. Tugas itu kedengaran mudah, tetapi bagi orang yang tidak bersedia, ia adalah satu dugaan yang hampir membawa maut. Penyelamat pantai bertugas di tepi kolam renang. Mereka bersedia untuk menarik Rick keluar dari kolam renang pada bila-bila masa jika berlaku apa-apa masalah. Tanpa jaring keselamatan, eksperimen sebegini sering berakhir dengan tragedi. Rick menarik nafas dalam-dalam dan terjun ke dalam air. Beberapa saat pertama berlalu dengan tenang, air yang jernih menghasilkan rantaian gelembung. Jantungnya mula berdegup sedikit lebih perlahan, refleks menyelam bermula. Semua mamalia mempunyai mekanisme survival semula jadi. Di bawah air, jantung menjadi perlahan dan darah mengalir ke otak dan jantung. Pada manusia, refleksnya lemah, tetapi itulah sebabnya anjing laut boleh berada di bawah air selama hampir sejam. Setengah minit berlalu, Rick masih kelihatan yakin, malah cuba tersenyum. Tetapi paru-parunya sudah dipenuhi dengan karbon dioksida. Ketinggiannya bukan kekurangan oksigen yang pertama kali mencetuskan keinginan yang menyakitkan untuk bernafas. Selepas seminit tanpa oksigen, tahap SO2 menjadi kritikal. Otak memberi isyarat bahaya dan otot pernafasan tegang, tetapi Rick masih boleh bertahan. Pada ketika ini, ketepuan oksigen darah menurun dari 100% kepada 90%. Menjelang 1,5 minit, otot perut sudah bergerak-gerak dengan pantas. Otak memerlukan pernafasan. Hampir mustahil untuk menahan diri, tetapi Rick kekal di tempatnya. Oksigen menurun kepada 80%. Penyelam bebas berlatih selama bertahun-tahun untuk menahan keinginan sedemikian. Rekod untuk menahan nafas tanpa oksigen tambahan melebihi 11 minit. Tetapi mereka ini adalah atlet dan Rick adalah orang biasa yang tidak mempunyai latihan. Selepas 2 minit, medan penglihatan menyempit. Dunia menjadi gelap di tepinya, hanya meninggalkan terowong sempit. Beginilah cara otak menjimatkan tenaga. Kira-kira 70% oksigen kekal dalam darah. Darah mengalir dari bahagian kaki, lengan dan kaki menjadi lemah, pergerakan menjadi perlahan. Semua nutrisi diarahkan ke otak dan jantung, tetapi ia juga tidak lagi mencukupi. Terdapat dengungan di telinga saya, bunyi teredam oleh kaca. Ini hipoksia, otak saya berfungsi pada tahap minimum dan pendengaran saya adalah yang pertama gagal. Bulatan berwarna dan bayang-bayang yang tidak wujud berkelip di depan mata saya. Ini adalah halusinasi akibat daripada kebuluran oksigen. Sel-sel otak cepat mati akibat kekurangan oksigen. Selepas hanya 3 minit tanpa bernafas, kerosakan yang tidak dapat dipulihkan bermula. Inilah sebabnya mengapa ketidaksadaran bawah air telah menjadi salah satu punca utama tragedi di kalangan perenang dan penyelam bebas. Rick berjaya bertahan selama lebih daripada 2 minit. Pandangannya menjadi kosong, pergerakannya perlahan dan gelembung terbentuk di bibirnya. Ketepuan oksigennya menurun kepada 50%, titik di mana otaknya mematikan kesedaran. Kekacauan meletus di dalam dirinya, otaknya memerlukan udara, diafragmanya mengecut dengan lebih kuat. Rick meronta-ronta di dalam air, tetapi tetap terapung. Inilah panik yang mendahului pengsan dan ia hampir selalu mendahuluinya. Pada 2 minit 40 saat, Rick pengsan. Tubuhnya menjadi lembik, tangannya jatuh ke sisi. Ini adalah kehilangan kesedaran akibat hipoksia. Kadangkala, pada saat-saat seperti itu, badan menarik nafas secara refleks dan air memasuki paru-paru hampir selalu membawa maut. 2 penyelamat segera terjun, menangkapnya dan mengangkat kepalanya ke atas permukaan. Semuanya berlaku dalam beberapa saat dan untuk menyelamatkan seseorang, anda perlu bertindak cepat. Rick dibaringkan terlentang di tepi kolam renang, dagunya terangkat dan air mengalir keluar dari mulutnya. Topeng oksigen diletakkan di mukanya. Selepas setengah minit, pernafasannya kembali, jantungnya stabil dan tahap oksigen dalam darahnya meningkat melebihi 90% semula. Profesional melatih paru-paru dan otak mereka selama bertahun-tahun. Ada yang menahan nafas selama lebih daripada 10 minit, tetapi mereka melakukannya di bawah pengawasan perubatan dan dengan pengalaman yang luas. Rick hanya mempunyai satu peluang dan tiada latihan. Walaupun pengsan, dia berjaya. Saya mengira 3 minit untuknya dan meletakkan beg pakaiannya di sebelahnya. Rick yang gembira duduk dengan susah payah, batuk dan mengelap mukanya dengan bil baru. Hari ini dia terselamat lagi, walaupun peluangnya tipis. Langgan, dia pasti gembira.